KPM. Duk panasnya hari ni. Matahari betul-betul atas kepala. Macam mana nak buat ni Nasib baik Irfan dia bawa kipas ni. Alah, kenapa tak boleh pula? Pusing lah. Kenapa ni? Panas-panas ni berpeluh. Irfan. Kak, tolonglah Irfan kak. Panas ni. Tak boleh lah nak buka kipas ni. Tak boleh pusing. Dah ada tenaga elektrik belum? Dah ada bateri. Tapi tak tahu kenapa tak boleh juga. Ni panas ni. Elok kita guna tenaga solar. Buat kipas. Kipas? Kipas solar? Kipas solar? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan mendalami dan belajar mengenai mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dengan tajuknya Jom Bina Kipas Solar. Tetapi sebelum itu, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil beliau. Itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Dan sebelum itu, kita nak perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama Irfan hari ini, iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Dan kita sekarang ini bersama dengan Cikgu Suhaila Jumaat dari SK Taman Kepong, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Irfan, sihat? Hai, sihat Alhamdulillah. Bertemu kita lagi dalam episod kali ini. Baik, seperti biasa dengan Cikgu, kita akan belajar mengenai RBT. Betul. Ataupun Reka Bentuk dan Teknologi. Ya. Jadi, kalau hari itu kita belajar mengenai solar juga, hari ini kita pun nak mengenali dan mendalami lagi mengenai tajuk kita, Jom Bina Kipas Solar. Ya, betul. Okey, kalau Irfan nak tahu sebenarnya kenapa kita nak ajak Jom Bina Kipas Solar ni, sebab sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga boleh baharu. Jadi kita nak aplikasi tenaga boleh baharu tu pada projek kita. Okey. Produk hari ni. So kita akan cover standard pembelajaran iaitu 5.1.4. Okey, menerangkan peralatan. So Irfan boleh nampak ada peralatan dan juga bahan kat sini. Okey, yang seterusnya kita akan membuat mengira dan membuat anggaran kos. Mengira dan membuat anggaran kos. Sebab kita kena tahu berapa kos kita nak buat kipas solar ni. Okey, lepas tu baru kita boleh bina. Okey, bina kita aplikasi tu. Ingat tak Irfan buat lakaran tu? Ingat. Okey, lakaran tu kita akan aplikasi pada projek kali ni. Maknanya cikgu bawa lakaran Irfan buat hari tu untuk hari ni. Lakaran yang cantik tu kan. Okey, dan akhir sekali bila kita dah buat, baru kita akan tengok okey apa dia hasil dia. Apa fungsi ke tak benda tu. Baik. Okey, itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Jadi, jom kita mulakan cikgu. Okey, kita kena mulakan. Okey, kalau Irfan boleh lihat dekat sebelah kanan Irfan tu ada mengira dan membuat anggaran kos. Kita ada jadual kat situ. Boleh Irfan boleh angkat dulu? Boleh. Okey, baik. Okay, Irfan boleh lihat kat sini. Macam tadi cikgu cakap, kita nak tahu peralatan dan bahan, nak kenal. Okey, kita kena tahu berapa kos yang kita perlukan untuk buat kipas solar ni. Okey, kalau Irfan boleh lihat kat situ, okey, kita ada bahan-bahan seperti kita ada motor. Okey, di sini kita ada motor. Okey, bahan apa lagi yang ada itu Irfan? Okey, motor, kita ada bilah kipas, kita ada panel solar. Yang paling penting ialah panel solar lah. Panel solar, kalau tak ada tak boleh berfungsi. Kalau tak ada tak nama kipas solar. Okey, panel solar ni. Okey, kita ada bilah kipas sebab kita nak buat kipas. Okey, lepas tu kita ada switch, nak hidupkan dan nak sambung dan juga tutup. Okey, switch tersebut. Okey, alatan ni seperti biasalah sebab kita nak buat sesuatu mesti ada alatan yang membantu untuk bahan kita. Okey, macam Irfan boleh lihat kat sini, anggaran. Okey, ini ada beberapa anggaran lah. Okey, Irfan boleh lihat harga tersebut. Okey, kita ada motor, kita ada bilah kipas, kita ada panel solar, switch, wayar. Okey, mungkin Irfan boleh nampak kan. Okey, harga seunit berapa, kuantiti berapa, jumlah berapa. Ini contohlah. Cikgu. Ya. Tapi sekarang ni Irfan nampak sesuatu. Okey. Di mana kalau kita lihat contohnya di nombor 7. Ya.
harga bagi satu bot lekap ni bot lekap. Okey, bot lekap. RM4.50. Ya. Tetapi kenapa jumlah yang kita kena bayar hanya RM1.50 sahaja? Okey. Mungkin boleh lihat kat sini. Bot lekap ni yang ni bot lekap ni katalah sekeping ni ialah RM4.50. Kita hanya gunakan 1/3 daripada ni. Jadi kita bahagilah 3 harganya. Contoh lain katalah bot Impra. Bot Impra yang ini yang warna-warni ni kan. Sebab harganya sekeping RM3.40. Tapi kita kena bayar RM1.50 je. Ya, Kenapa? Sebab kita bahagi kepada 3. Contoh, kita hanya guna yang ni 1/3 sahaja. Katalah kita guna 2 bahagian, darablah 2. Ada pelbagai warna kan. Sebab mungkin Ifan boleh lihat kat depan tu, ada yang hasil murid saya ni, dia buat cantik kan. Dia buat tu guna 2 bot Impra. Jadi dia kena darablah 2. Ikut kepada bilangan bahan yang kita perlukan. Dan perlu diingat, anggaran kos ni jadualnya tak semestinya sama. Mungkin murid tu beli harga lain. Dan juga bilangan kuantiti yang digunakan tu lain. Berbeza mengikut pada lakaran dan juga keperluan pada dia punya hasil produk. Jadi lainlah. Tak bolehlah sama. Tak boleh kata kawan diguna. Contoh macam saiz yang ini Irfan. Yang ini saiz dia berbeza dengan yang itu. Mungkin buat Impra yang ini lebih daripada yang ini. Mungkin Irfan boleh lihat kat sini. Yang ini hanya guna bot lekap. Yang ini kita ada batang aiskrim kat sini. Contoh batang aiskrim. Kalau kata dia tambah batang aiskrim, ada gunakan batang aiskrim, dia kena tambah pada yang ini. Tambah kos lagi. Tambah kos lagi. Contoh kalau kat sini dia tak ada batang aiskrim. Dia pakai bot lekap je. Bot lekap saja. Jadi tak perlulah dia kira batang aiskrim ni. Dia tak perlu ikut kawan dia. Ikut pada keperluan produk dia sendiri. Itu sajalah. Boleh Ifan tanya cikgu? Ya. Apa pentingnya untuk kita mengira dan membuat anggaran kos terlebih dahulu? Tu soalan tu pun penting juga. Kenapa kita perlu kira dan buat anggaran kos ni? Supaya kita tahu berapa modal kita untuk buat sesuatu produk. Macam Irfan tahu sekarang ni kita nak buat apa-apa produk, kita kena tahu kos berapa banyak kita perlu gunakan. Jadi kalau kita boleh kurangkan kos, jadi untunglah pada kita. Betul. Macam contoh kebanyakan kita orang di luar untuk buat perniagaan dan seterusnya, dia nak jual. Dia hasilkan produk untuk jualan. Jadi jualan mesti kita nak untung. Jadi bila nak untung, kita buat anggaran kos, pengiraan kos tu supaya kita tahu modal kita tu rendah ke tinggi. Kalau rendah, untungnya tinggi. Pulangannya tinggi Kalau tinggi, mungkin pulangannya rendah lah. Kita dapat sikit. Itu saja. Sebab itu pentingnya kita kena buat dulu pengiraan kos supaya apa-apa hasil produk yang kita ingin lakukan itu boleh kita tahu betapa banyak ataupun sikitnya untung yang kita dapat pada hari kemudian. Jadi kita pun dah memahami betapa seronoknya untuk kita belajar Jom Bina Kipas Solar pada hari ini. Tapi kita akan berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Suhaila. Saya je tanya kan. Saya berdebar. Kita sebenarnya akan sama-sama cuba dan hasilkan kipas solar. Jadi sebelum itu saya ingat betapa cikgu cakap pentingnya lakaran sebelum kita siapkan produk kita. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan dulu lakarannya bagaimana? Kalau boleh lihat kat sini, ni lakaran ni yang kita dah buat awal lah. Memang dalam Reka Bentuk dan Teknologi, memang yang ini kita kena sediakan awal. Maksudnya sebelum kita buat apa-apa produk, apa-apa projek sekalipun, kita akan nak hasilkan lakaran. Sebab lakaran ni ialah hasil idea kita. Jadi sebenarnya lakaran ni banyak. Cuma kita pilih satu untuk kita punya projek. Macam kita buat produk di luar, orang di luar pun dia nak buat produk sesuatu produk, memang dia akan banyak idea yang dihasilkan. Maknanya ada beberapa lakaran lah. Jadi baru dia akan tengok yang mana yang ada kelebihan, yang mana yang ada kekurangan, dia boleh tambah baik. Barulah dia pilih hasil yang terbaik untuk kita hasilkan produk. Jadi untuk hari ini, mungkin yang Irfan punya tu, itulah pilihan Irfan. Yang inilah pilihan cikgu. Baik. Jadi selesai bab lakaran. Betul. Kita pun dah faham betapa pentingnya lakaran sekarang ini, dan seterusnya mungkin kita nak mengenali lagi bahan-bahan dan alatan yang diperlukan. Untuk yang permulaan, kita dah tengok pada lakaran. Kalau Irfan boleh lihat pada lakaran tersebut, ada ukuran. Ukuran tu penting dalam lakaran, kerana kita nak tahu berapa
bagaimana saiz kita punya hasil produk. Jadi bila kita tengok pada ukuran tersebut, kita mesti ukur dan tanda pada bahan kita berapa ukuran mengikut lakaran itu. Mengikut lakaran. Jangan ikut pada saiz lakaran. Jangan lakaran tak sama. Tak sama. Dia ikut pada berapa ukuran yang kita dah tetapkan dalam lakaran. Macam contoh, katalah bahagian tapak, sekejap lagi mungkin Irfan akan buat. Macam tapak saya ni berbeza. Dengan Irfan saiz dia. Yang ni 21, yang ni 20. Betul. Macam Irfan 15 darab dengan 15. Jadi Irfan akan ukur ikut lakaran Irfan, yang saya akan ukur ikut lakaran saya. Sebab lakaran idea tak sama. Murid-murid pun macam tu. Di rumah, dia sama je. Maknanya kawan dia dengan dia tak sama idea. Jadi dia kena ikut lakaran sendiri. Betul, sebab lain orang, lain aktivitinya. Lain idea dia. Jadi bergantung pada itulah. Jadi sekejap lagi kita akan terus buat. Apa-apa pun kita potong dulu. Macam mana kita nak potong? Ada beberapa ni yang kita dah potong. Saya dah potong ni. Tunjuk Irfan. Yang ini yang kita ikut pada saiz lakaran kita. Tapak ni. Contohlah kita nak buat tapak ni. Tapak ni ialah 21 darab dengan 20. 25. Ni besar sangat ni. Saya buat 20 sebenarnya. 20 darab dengan 21. Jadi tapak tu kita akan ukur pada bot lekap. Macam ni kita dah label bot lekap. Jadi kita ambil bot lekap. Baik. Bot lekap ni kita akan ukur. Ukur guna pembaris lah. Pembaris dan juga tanda. Kita boleh gunakan pen ataupun pensil. Pensel ni apa yang kita perlu buat? Kita cari mana 21. 21 di sini. 21 kita tandakan di sini. Kat mana 21 tu? Jadi kita tandakan di mana 21. Katalah di sini 21. Dan tandakan katalah bahagian tepi tu ialah 20. 20 kita tandalah di sini 20. Jadi bila kita dah dapatkan saiz tersebut, barulah kita tanda. Tanda tu maknanya kita gariskan lah. Baik, macam Irfan sekarang ni, Irfan 15. Ya, Irfan akan ikut pada lakaran Irfan. Baik, boleh Irfan mula kan cikgu? Boleh. Kita buat bersama-sama. Boleh di rumah pun boleh ikut kami. Ya, boleh. Jadi kita mulakan untuk buat pengiraan berapa panjang. Macam Irfan 15. Jadi Irfan letak kat sini. 15. Panjang pun 15 juga. Kita ukur dulu. Baik, 15. Boleh Kak Irfan tu? Boleh. Tips untuk kita ukur dan tanda ni Irfan. Sebab saiz dia besar. Pastikan kita tanda kiri dan kanan. Contoh kan. Katalah yang ini ialah 21. Kita nak ukur bahagian atas. Bawah ni pastikan kita pun tanda 21 juga. Jadi nak elakkan daripada kita tersengit potong. Jadi 21, kita tanda betul-betul yang mana 21. Katalah dekat sini, kita nak tanda 20 cm. 20 cm, kita dah tanda 20 cm. Kita tanda bawah juga 20 cm tu di mana. Supaya nak elak daripada kadang-kadang murid ni dia potong tersengit. Saya pun mungkin akan jadi murid macam tu. Kita cuba elakkan. Kita ikut apa tips yang cikgu berikan tadi. Itu yang mudah lah. Melainkan kalau kita memang ada pembaris, kita panggil sesiku L. Sesiku L tu memang 90 darjah. Jadi dia akan terus ikutlah. Dia akan lurus. Setelah kita dah tanda, kita dah boleh terus potong. Potong kita boleh gunakan gunting serbaguna. Kalau Irfan nak gunakan, dia ada dua. Alatan yang kita boleh gunakan, sama ada gunting serbaguna ataupun pisau boleh laras ni. Yang mana lagi bagus cikgu? Pisau boleh laras. Bergantung pada kekuatan tangan. Kekuatan tangan. Tapi sebenarnya bergantung pada ketebalan bahan ni juga. Kalau contoh macam yang ni, buat lekap ni dia tak tebal. Jadi saya sarankan boleh gunakan gunting sahaja. Kalau macam contoh dia murid gunakan bahan kita semula, kotak ke apa tebal, saya sarankan guna pisau boleh laras. Sebab kalau gunakan gunting, takut dia akan kemik lah. Bahagian kotak tu akan rosak. Jadi kita gunakan pisau boleh laras lebih sesuai. Untuk yang buat lekap, kita guna gunting lebih sesuai. Dan kita juga sebenarnya sebelum menggunakan peralatan yang tajam seperti gunting ataupun pisau, kita kena berhati-hati, betul cikgu? Betul, sebab alatan ni tajam. Betul. Dan yang paling penting sekali, kalau adik ibu apa dapatkan pengawasan mereka, dan kalau di sekolah dapatkan dulu nasihat daripada cikgu, boleh? Kebenaran dan nasihat daripada guru. Tunjuk cara. Jadi sekarang ni Abang Irfan nak mula untuk potong kita punya buat lekap ni. Bismillah. Yang penting kena hati-hati. Betul. Cikgu contohlah waktu Irfan tengah potong tu, tiba-tiba tersengit macam mana?
Okey, tersengit macam mana? Okey, kita ukur semula. Okey, atas dan bawah macam tadi. Okey, untuk luruskan semula sajalah. Okey, pastikan dia lurus semula. Itu saja. Itu saja kan. Macam kita jangan tanya risaulah macam tiba-tiba pusing. Alamak, takutlah nak buat apa ni. Ya, betul. Nanti cikgu Suhaila marah macam mana? Jangan takut. Melainkan kalau kita potong tu terlalu, maksudnya dia terpendek daripada ukuran yang asal, mungkin kita terpaksa guna yang bahan yang lain lah. Tapi biasanya kalau tersengit tu tak ada masalah, Irfan. Tak ada masalah. Okey, faham. Okey, kita potong. Cikgu dah selesai? Wah, lajunya cikgu. Sekejap lagi Okey, kita potong guna gunting serbaguna ni cepat sikit. Betul. Okey, selepas kita dah buat ni, kalau Irfan boleh lihat dalam lakaran ni kita ada bahagian Swiss. Untuk keluarkan Swiss ni kita nak kena tebuk. Sebab Swiss ni nak letak di bahagian atas tapi wire dia di bawah. Wire ni di bawah. Okey, macam ni kan kita ada Swiss. Okey. Swiss ni kita akan letak di bahagian atas ni. Okey, so wire ni akan keluar ke bawah. Jadi kita kena buat apa, Irfan? Kita kena tebuk. Ya, kita kena tebuk lubang kat sini. Okey, untuk tebuk, jangan guna gunting pula. Yang ni, yang ini kita gunakan pisau boleh laras. Okey, kalau nak cantik, Irfan, kita ukur saiz Swiss ini. Okey. Okey, saiz dia berapa? Jadi kita ukur tu betul-betul ikut saiz pada Swiss. Jadi dia akan masuk dalam lubang tu cantik. Sekarang ni kita ukur dulu, cikgu. Lebih kurang 1.3, cikgu. 1.3 kat atas. Suka saya nak ingatkan. Contoh, kalau mungkin cameraman boleh fokus. Swiss ni di bahagian atas ni dia besar, Irfan. Betul. Bahagian bawah ni kecil. Bahagian atas ni akan kita keluarkan. Jadi jangan ukur bahagian atas, sebab kalau bahagian atas kita ukur, dia akan jadi besar lah. Jadi dia akan keluar dan dia akan nampak lubang tu. Jadi tak menarik lah. Dia kurang menarik lah sebab kita nampak bahagian dalam kan. Jadi ukur bahagian bawah tu. Katalah kita ukur bahagian bawah ni. Irfan boleh nampak kat sini dia ialah 2.5. 2.5. Bahagian bawah ni. Yang bahagian yang tepi sisi ni pula, kita ukur bahagian bawah juga, Irfan. Bahagian bawah juga. Bahagian bawah ialah 1 cm saja. 1 cm, betul. Berbanding tadi Irfan ukur di bahagian atas ialah 1.3. Betul. Lebih 0.3 lagi. Besar tu nanti dia akan nampak lubang tu. Itu jadi tips yang baik. Jadi kita tanda. Pastikan kedudukan tu betul. Maksudnya contoh macam saya ni di sebelah kanan. Irfan pun tengoklah di sebelah mana Irfan letak Swiss tu. Ini di sebelah kanan juga, cikgu. Di sebelah yang itu bahagian sebelah kiri. Kiri. Sebab kipas Irfan buat tu di bahagian depan kan. Betul. Itu sebelah kiri. Jadi saya buat sebelah kanan, Irfan buat sebelah kiri. Baik. Kita dah boleh tanda. Macam biasa kita tandakan saiz tadi. Baru kita buat tebuk. Tadi 2.5 dengan 1. 1. Jadi kita ukur dulu. Tengok cikgu Suhaila buat macam mana. Di bahagian tepi ni. Di bahagian tepi. Macam saya tanda sinilah. Tadi ialah 2.5. Tanda 2.5 di sini. 2.5. Kita tanda di bahagian tadi tengah ke, cikgu? Ikut pada lakaran. Macam saya bahagian tengah. Kalau macam Irfan ni, bahagian sisi kan, bahagian tepi sisi, kan, hujung. Irfan tanda hujung lah. Di sini, cikgu? Ya, betul. Baik. Jadi, kita punya lebar dia adalah 1. Tingginya 2. Lepas kita dah tanda, boleh terus potong. Potong kali ni kita guna pisau boleh laras lah. Kita dah potong, buat lubang tu kita boleh test. Uji masuk ke tak Swiss tu. Boleh, Irfan? Nampak serius Irfan tu. Betul. Kita cuba. Betul-betul tapi fokus. Tak boleh hujung sangat, cikgu Ya. Maksudnya tak boleh hujung sangat. Kalau hujung pastikan macam lakaran Irfan tu di hujung kan. Jangan hujung sangat sebab Irfan kena kira bahagian tepi tu Irfan nak lekatkan. Kalau Irfan terlalu hujung, nanti dia akan koyaklah bahagian tepi tu. Betul. Okey. Jadi kita enjak sedikit. Ini semua proses pembelajaran, okey? Ya, betul. Jadi kalau ada salah jangan takut, tanya cikgu macam mana nak betulkan. Boleh tanya cikgu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya murid belajar menyelesaikan masalah. Betul. Kalau yang ini tak boleh, apa yang mereka boleh buat? Tu bagusnya kita buat projek ni, Irfan. Kita pakai pisau pula sekarang Ya. Pisau Irfan warna kuning kan? Betul. Pisau. Hati-hati gunakan pisau. Pastikan bila kita nak guna baru kita keluarkan bilah pisau. Sebab mata pisau tu tajam. Jadi jangan bawa ke mana-mana tanpa digunakan. Jangan pula nak bergurau dengan kawan-kawan, semua tak boleh. Itu lagi bahaya. Sebab sangat tajam pisau boleh laras ni. Ini dekat sini sikit.
Okay, suka saya nak ingatkan juga, okay, bila kita gunakan pisau boleh laras ni, pastikan kita alas sesuatu. Tak kisahlah kotak ataupun papan pemotong ke, okay, supaya meja kita tidak rosak. Meja kerja, ya. Okay. Kadang-kadang macam cikgu cakap, kalau dekat sekolah tu kita dah lapik dengan macam-macam. Betul-betul. Hiasan dan sebagainya, jangan rosakkan meja, okey? Kalau siapa yang buat kat rumah, dia guna pula meja makan kan. Habislah meja makan tu. Nanti mak marah tak tahu lah. Nanti mak marah denda pula. Okey. Sebut siapa aja Cikgu Sahila. Anak mak saya pula yang kena dia cari nanti. Okey. Macam ni dia memang ngam-ngam. Okey. So Irfan dah boleh masuk sini. Nampak ni? Okay. So dia dah masuk. Tada. Wah, dah masuk dah. So lubang tu bila kita buat ngam-ngam, okey, maknanya cukup saiz dia ikut pada lakaran. Jadi dia akan masuk betul-betul ikut saiz Swiss tersebut. Cuba saya tengok Irfan punya. Okey. Boleh tak? Oh, Irfan masuk daripada atas, Irfan. Oh, masuk dari atas. Sebab atas lebih besar berbanding yang bawah. Okey, nak mudah kita masuk yang atas ke bawah. Jadi kita keluarkan wayar tu di bawah. Okey, kita cuba Boleh, Irfan? Boleh. Okay. Dia kena masuk perlahan supaya Irfan boleh lihat kat tepi ni ada klip. Okey. So Irfan tekan pada klip tepi tu, barulah dia boleh masuk. Baru dia boleh masuk. Macam konsep kita sepit baju tu kan. Baik. Ataupun kita klip pada beg sekolah, betul? Irfan rasa mungkin Irfan salah kiraan lah cikgu. Sebab lubang Irfan kecil sikit. Oh, okey, tak apa. Bila lubang kecil sikit, itulah kita selesaikan masalah, kita belajar. Okey, jadi Irfan kena tambah potong sikit. Okey, dah masuk? Dah masuk, maknanya cantik lah. Irfan ukur tu betul. Jadi saiznya sama. Okey, dah buat lubang ni. Okey, jangan lupa Irfan, sebab kita bahagian atas, okey, macam yang ini Irfan boleh lihat. Okey, kita nak sambung wayar di bahagian atas. Betul. Jadi kat sini kita perlukan satu lagi lubang untuk keluarkan wayar. Jadi kita kena tebuk lubang kat bahagian tengah ni. Okey. So boleh ukur. Okey, nak guna pisau boleh laras ke? Pisau boleh laras ke gunting seberguna? Kita guna pisau boleh laras. Yes, okey. Sebab kita nak tebuk lubang. Okay, cuma yang ni kalau Irfan nak keluarkan balik lah. Sebab kita nak apa? Nak ukur semula kan? Okey, boleh. Kita keluarkan dulu. Kalau nak mudah lah. Kalau tak boleh je. Okay, untuk yang lubang wayar tu, tak kisah berapa saiz dia. Sebab dia yang penting boleh keluar wayar tu saja. Itu saja. Okey. Yang itu di bahagian tengah, cikgu? Ya, di bahagian tengah. Tertutup lah. Sebab yang tu kita tak ada buat dalam lakaran. Hanya semasa kita buat, kita kena fikirlah. Maksudnya wayar tu kita nak keluarkan ke atas. Jadi mesti ada tebuk lubang di bahagian atas. Macam cikgu guna ukuran berapa? Okey, macam saya gunakan 2 darab dengan 3. 2 darab 3. Okey. 2 lebar, panjang 3. Ya. Okey. Boleh. Kalau nak buat segi 4 sama pun boleh, tak ada masalah. Siapa nak tebuk bulat pun boleh, tak ada masalah. Bulat pun boleh juga. Ya. Okey. Kita buat dulu. Make sure kita di bahagian tengah. 2. Lepas kita dah buat ni, barulah kita boleh pasang semua. 3. Okey, sekejap Kita potong dulu. Macam biasa, kalau nak gunakan pisau, kena berhati-hati. Ya. Jaga tangan tu. Jaga tangan. Kita kena sayang betul badan kita kan. Sebab tak ada ganti tu, Irfan. Betul. Kita potong dulu. Bismillah. Okey, gunakan pisau boleh laras dengan berhati-hati. Dan macam cakap tadi, kita memang kena pentingkan untuk alas meja terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pisau. Sebab nanti mungkin meja kita rosak. Sebab kita bukan saja jaga keselamatan didik, kita jaga keselamatan tempat kerja sekali. Betul. Okey. So saya ni dah sudah. So bolehlah kita lekatkan bahagian bawah dengan bahagian atas. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lekatkanlah. Okey, yang ini Irfan dah boleh cuba. Okey, wayar dah boleh keluar. Baik. Okey, maksudnya kita dah sambung Swiss tadi. Okey, jadi kita akan sambungkan bahagian bawah menggunakan yang ini. Okey, biasanya orang panggil dalam bahasa Inggeris, Irfan, hot glue gun. Okey, yang kita belajar ini ialah pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Ya, okey, dia punya yang kita panggil glue selalu kan, murid-murid kan. Okey, ini ialah rod perekat panas. Jadi kita kena gunalah, ni pasangan ni mesti ada. Betul. Kalau dia saja habis gam dah tak ada dah. Kena ada tambahan. Kena ada dua-dua. Okay, so kita lekatkan bahagian bawah, baru kita lekatkan bahagian atas. Okay, cara gunanya senang je, picit. Picit keluar supaya rod perekat panas tu keluar. Okay, pastikan kita buat tu teruslah. Panjang ke bawah. Ikut pada saiz kita punya tapak. Okey. Keluar pun. Okey. Okey, jadi kita lekatkan dia satu persatu. Okey. Okey. Pastikan sisi tu betul lah.
Kita cuba lekatkan dulu. Okey, pastikan lekatkan tu. Okey, pegang, murid-murid perlu pegang dulu. Pegang, Ya, sebab kalau dia tak kering lagi, takut dia sengit. Okey, dia kita tak lekat pastikan lah. tegak lah. Kita Okey, boleh nampak. maksudnya kita lepaskan perlahan-lahan, barulah kita boleh biarkan. Okey, ni macam ni dia dah kering lah. Okey. So dah kering, baru kita boleh lekatkan sisi yang seterusnya. Okey. Kalau kita tak biarkan dia kering, nanti dia boleh sengit, cikgu. Ya, betul. Okey, betul. Sisi seterusnya kita mulakan, kita tampal dengan gam apa cikgu tadi? Bahasa Melayunya? Okey, pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okey. Kalau dah habis, kita boleh tambah rod perekat panas. Okey, pastikan Okey. saiz yang betul. Okey, sebab kalau salah, nanti dah tak cantik lah. Cantik kita lah sama. kan. Okey. Lekat dulu. Okey. Okey, kita lekatkan bahagian bawah. Pastikan dia sedikit dah okey. Kita jangan biar dia sengit, sebab nanti mungkin tak cantik hasilnya kan. Betul. Dia akan jadi tak kemas lah. Okey cikgu, selain kita menggunakan pistol perekat panas ni, apa lagi bahan yang kita boleh gunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian ni? Okey, jika murid tiada pistol perekat panas ni di rumah, okey, mereka boleh gunakan glue sentuh ataupun Glue contact sentuh. glue lah. Okey. Okey, yang warna putih ke, yang warna jernih boleh. Okey, ataupun mereka boleh gunakan double sided tape. Ataupun perekat dui sisi. Betul. Ya, perekat dui sisi. Okey, mereka boleh gunakan lah. Itu antara alternatifnya lah Ya, kan. okey, sebab tak semua ada alatan ni di rumah. Okey, tapi kalau di sekolah tak ada masalah. Memang biasanya di sekolah kita ada sediakan. Oh, dah disediakan dah. Ya. Tak payah fikir lah kan. Ya, betul. Hanya bawa bahan lah. Jangan tak bawa bahan, susah juga. Sebab tu kena rajin pergi sekolah. Tak Boleh rugi. guna semua ni. Ya, lagipun kita boleh belajar buat kipas solar. Macam ni saya terlebih potong ni. Okey. Sikit lagi. Satu lagi sisi. Okey, sekarang ni. Pastikan jangan lambat Irfan, sebab nanti bila gam tu dah kering, dia dah tak lekat. Dia tahu tak lekat dah. Okey, dan suka juga saya nak ingatkan, jangan sentuh gam tu semasa dia masih panas, Irfan. Okey. Sebab takut jari nanti melecur. Ah. Okey, kalau kita di sekolah, kita akan gunakan sarung tangan, Irfan. Oh, pakai sarung Ya, tangan. pakai sarung tangan untuk keselamatan murid-murid. Sebab kalau Irfan, ialah kita sekolah rendah, Okey. kebanyakan murid-murid ni saiz tangannya kecil. Betul lah. Jadi untuk selamat, bila kecil haluslah tangan kanak-kanak ni kan. Okey, jadi untuk selamat memang kita gunakan sarung tangan. Untuk keselamatan lah. Okey, selepas kita dah buat tapak ni, kita dah boleh terus lekatkan yang bahagian atas. Irfan rasa kena potong sikit sebab terlebih panjang. Ya. Okey, bila kita buat projek ni, Irfan, bila kita nak cantum tu, sebenarnya ada kiraan yang lain. Sebenarnya kita tak kira sambungan tu dia bersilang. Bila bersilang memang akan ada ukuran yang kita perlu potong sedikit. So bila bersilang tu kita kena potong sedikit lah. Bagi dia boleh cantum dengan betul. Okey, contoh macam saya ni kan dah terlebih, so kita potong saja. Lah. Ya, bagi kemas sahaja. Betul. Okay, sebab kita dalam buat projek, kita selesaikan masalah, so kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah supaya dia lebih kemas. Kalau terlebih kita potong lah. Ya, betul. Tak ada masalah. Dia jangan terkurang je. Terkurang Jangan masalah terkurang. sikit lah. Okey, contoh macam ni kan, Irfan ni dah habis. Okey, kita boleh ambil rod perekat panas yang baru, masukkan saja di bahagian belakang. Okey. Mungkin ada murid-murid yang tak pernah guna, dia tak tahu cara guna. Okey, bila dia picit-picit tak keluar kan? Okey, sebenarnya rod perekat panas tu dah habis. Okey, so kita tambah saja belakang, tak ada masalah. Okay, Irfan sekarang tengah tambah lagi gam supaya lagi kukuh. Kita punya bahagian bawah ni. Ya, dekat sisi sambungan tu pun boleh, Irfan. Oh, dekat sisi pun boleh Ya. juga. Okey. Boleh kita cuba Okey. tambah. Pada sambungan tu kan, untuk elakkan daripada dia terbuka, jadi kita gam lah. Okey. Okey, selesai tapak, kita akan sambung bahagian atas. Okey, jom. Baik. Bismillah. Okey. Ini bahagian tapaknya. Okey, bahagian atas macam mana pula cikgu? Okey, bahagian atas, Irfan kena tengok, kita ada dua sebenarnya lubang yang kita kena tebuk, iaitu panel solar dan juga kipas ni. Okey, kipas ni macam mana kita nak buat tebuk? Okey, senang saja. Okey, sama ada kita tebuk ikut pada saiz depan ni, ataupun boleh cucuk saja. Okey, pastikan kita punya sisi tu betul lah. Okey, jangan main tebuk saja. Okey, contoh macam saya punya lakaran, dia adalah bahagian tengah. Okey, dia begini. Okey, maknanya yang ini kita cucuk saja sini. Okey, ataupun murid-murid kalau ada penebuk lubang di rumah, okey, kalau di sekolah kita ada, kita gunakan penebuk lubang. Kalau tak ada, kita boleh gunakan pensil.
Oh, boleh buat dulu kalau lubang macam ni, dengan pensel. kalau macam ni cucuk saja pun boleh sebab kita Baik. gunakan bot impra ni, okey, dia buat daripada plastik, jadi senang saja. Dan dia juga berjalur, okey, dia ada lapisan dalam, Okey. berlubang kan. Okey, jadi dia senang saja. So dah keluar. Baik. Okey, dah keluar ni barulah kita letakkan bilah kipas. Macam cikgu di bahagian tengah. Okey, Ya, kalau macam okey. lakaran Irfan, Irfan di bahagian atas yang Atas. tinggi tu kan. Atas Okey, yang ni, cari Ibu. cari bahagian yang tinggi. Yang Okey, mana? bahagian tinggi. Okey, yang ini sisi kan. Betul, ni sisi. Okey, yang ini yang kat sini. Okey, tengok yang mana yang tinggi. mana yang tinggi? Yang ni cikgu. Okey, jadi di situlah Irfan letak kipas. Okey. Kita buat lubang di bahagian tengah ni, cikgu Iya, betul. Cucuk je lah. InsyaAllah boleh. Selesai dah Okey, dah selesai. Okey, dan lagi Masukkan satu. kipas. Ya, masukkan kipas. Okey, dan lagi satu jangan lupa buat lubang untuk panel solar. Sebab panel solar ni pun ada wayar, kita nak buat penyambungan, so kita kena ada lubang untuk dia. Okey, ni pun sama, kita ukur. Okey, macam saya letak di bahagian atas sini. Okey, so kita ukur di mana kedudukannya. Okey, suka saya nak ingatkan macam murid-murid jangan potong ikut saiz panel solar ni. Besarkan sikit. Sebab tak boleh besarkan. Besarkan lagi dia jatuh. Oh, okey, okey. Maknanya kita hanya potong ikut pada saiz wayar di bawah ni je. Oh, kecil je lah. Kecil saja. Sebab kalau Irfan potong ikut yang ini, Irfan tak boleh nak lekatkan dekat mana. Okey, itu yang mungkin kadang-kadang silap lah murid-murid. Dia ikut saiz ni, jadi dia akan jatuh lah Dia sebab akan jatuh. lubang. Okey. Lubangnya saiznya sama. Okey, jadi kita agak-agak lah berapa saiz yang sesuai untuk keluarkan wayar tersebut. Macam saya ambil 2 darab 2 lah. Biasa. 2 darab 2, okey. Macam biasa, kita ukur dan juga tanda. Macam Irfan pun di bahagian tengah juga. Yang ini cikgu Ya, betul. So ini bahagian bahagian atas atasnya. kan. Okey. Irfan Okey. sebab Irfan buat serong tu rasanya. Irfan punya buat lakaran tu. serong. Okey, kita buat 2 kali 2 Ya. Asalkan dia boleh keluar wayar tersebut. Okey, kita ukur dulu di bahagian bot impra ni. Bot impra ni merupakan satu bahan baru yang Irfan belajar Ya, dia Jarang-jarang sebenarnya- kita nak dengar bot impra sebelum selalunya kita sebut straw board dalam bahasa Inggeris. Okey, sebenarnya ada perkataan dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai board impra. Okey. Bila kita belajar ni kita kenal. Okey, ada istilah-istilah tertentu. Buat dua-dua Okey. So, kita terus potong. Okey, sama macam tadi. Buat lubang ni kita gunakan pisau boleh laras. Yang ni pun lebih sesuai untuk gunakan pisau. Kan cikgu? Ya, betul. Sebab Berbanding kita tebuk kan. gunting. Sebab kalau kita gunting, kita kena gunting daripada sisi. Bila sisi, nanti berlubanglah pula tepi kan. Betul. Tak kemas. Okey, kita terus potong. Elemen kekemasan juga penting cikgu dalam Ya, betul. Sebab kalau menjalankan kita projek. kemas, contohlah saya beri contoh. Kalau kata Irfan letak perekat panas tu, rod perekat panas tu, dia akan cair. Bila kita buat tak kemas, dia akan kena pada bahagian wayar. So dia akan merosakkan wayar lah. Baik. Jadi kita dah boleh cantum. Macam ni contoh, dah ada lubang. So kita masukkan wayar. Okey. Masukkan wayar ni. Dan akhir sekali kita akan cantum. Cantum dengan bahagian. Ya. Okey. So Irfan di bahagian sinilah. Ya, betul. Kan? Okey, kita dah boleh gamkan lah ni. Baik, kita nak buat bahagian badannya pula. Kita nak cantumkan. Okey, nak cantumkan ni kita pakaikan guna ni lah. Ya, pisau perekat panas. Betul. Okey. Lekat panas. Okey, Ingat kalau perkataan tu. kalau tak ada macam tadilah saya bagi tahu, okey, kita boleh gunakan glue sentuh ataupun contact glue. Okey, ataupun dia boleh guna double sided tape. Okey. Ataupun perekat dua sisi. Baik. Ini bahagian kipasnya di tepi-tepinya. Okey. Kita lekatkan. Baik. Cikgu tengah buat okey. Kita nak sambungkan badan dia kepada tapak dia. Badan dengan tapak dulu. Ya. Okey. Okey, maknanya cikgu macam Irfan, Irfan nak letak bahagian yang ada kipas ni dulu. Ya. Jadi Irfan letak kat sini, betul ke cikgu? Macam ni? Boleh. Betul lah tu. Okey, okey. Lihat pada saiz Irfan punya ukuran Irfan dalam lakaran. Okey, nak lagi tahan, maksudnya nak lagi kukuh. Gam ni kita nak letak di bahagian tapaknya ke ataupun di bahagian badannya? Okey, kedua-duanya sekali Irfan. Oh, kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Jadi boleh pilih nak cantum
bergantung pada lakaran. Okey, contoh macam Irfan punya tu bentuk segi empat dan juga ada serong di bahagian atas. Okey, Irfan kena gam bahagian sisi dan juga bahagian atas dia. Okey, yang cikgu punya ni bentuk segitiga. Okey, kalau Irfannya berbezalah sebab kita bergantung pada lakaran Irfan. Betul juga. Okey, macam saya sambung di bahagian bawah ni. Okey, Irfan mungkin kena sambung sisi dan juga tapak. Betul. Okay, itu yang Irfan tengah buat sekarang ni. Mana Irfan pun telah cuba cantumkan beberapa sisi yang ada 2 sisi. Okey, perlu diingatkan Irfan, jangan sambung semua dulu sebab kita tak sambung lagi wayar ni. Oh, betul juga. Sebab kalau Irfan dah tutup semua, nanti wayar ni kita tak tahu nak sambung macam mana. Okey, jadi kita lekatkan bahagian yang mana perlu sahaja dulu. Pastikan ada ruang untuk kita buat wayar nanti. Okey. Wayar. Baik, sekarang ni kita cuba untuk lekatkan di bahagian atas ni di mana adanya panel solar. Okey. Dan macam cikgu cakap tadi, kita jangan nak tutup semua dulu. Ya, betul. Kalau tak, nanti macam mana nak bagi ruang nak masukkan wayar? Nanti kita nak tunjuk penyambungan wayar. Sebab murid-murid nak belajar bagaimana nak sambung wayar tersebut supaya ia boleh berfungsi. Jadi kalian cuba dulu lekatkan. Okey. Dan kita kena pastikan bahagian yang kita lekatkan tu dalam keadaan yang kukuh lah kan cikgu? Betul. Jangan biar dia macam terjatuh dan sebagainya. Okey. Kalau contoh macam mungkin murid yang tak pernah cuba lagi, pistol perekat panas ni, mungkin mereka tak faham berapa lama tempoh gam ni akan boleh digunakan sehingga dia kering. Okey, pastikan dia jangan kering, jangan terlalu lama lah sebab bila dia kering dia tak lekat. Okey, bila tak lekat tu susahlah kita nak buat. Okey, cikgu, macam Irfan sekarang dah okey ke? Okey, setakat ni Irfan punya okey dah. Okey, cuma yang panel solar tu Irfan boleh gunakan pistol perekat panas untuk lekatkan bahagian sisi dia. Oh, sebab sekarang ni kalau anda boleh lihat memang tengah bergoyang-goyang. Dia bergerak-gerak kan. Jadi kita nak guna pistol perekat panas untuk kita hentikan pergerakan. Ya, betul. Okey, cuma suka untuk cikgu ingatkan, pastikan jangan terkena plate bahagian tengah. Okey, sebab nanti dia akan mengganggu tenaga elektrik tu untuk disalurkan lah. Okey, mungkin Irfan boleh gunakan ni pita double sided tape ataupun pita perekat dui sisi. Okey, yang ini boleh guna. Okey, yang selamatlah untuk lekatkan panel solar. Okey, ataupun boleh gunakan pistol perekat panas tapi kita gamkan pada bahagian sisi sahaja. Maksudnya ataupun bucu sahaja. Kalau nak bucu 1 2 3 4 pun boleh. Okey. Tapi untuk sekarang ni cikgu, Irfan cuba nak melangkah berjaga-jaga. Kita gunakan pelekat dui sisi ni dululah. Ya, boleh. Ini juga sebagai alternatif di mana kalau ada pelekat dui sisi ni boleh guna juga. Ya, betul. Sebab dia ialah salah satu contoh bahan yang kita boleh gunakan untuk pasang. Oh, betul juga. Tak salah guna, boleh. Tak salah guna. Okey. Kita akan buka dulu. Kita lekat di bahagian sisi supaya dia tak bergerak-gerak. Jangan di bahagian tengah, cikgu. Ya, betul. Kalau bahagian tengah nanti mungkin mengacau arus elektrik untuk berfungsi. Ya, betul. Itu lagi, Irfan akan letak. Sebab lagi pun dia akan merosakkan wayar, Irfan. Wayar pun akan rosak juga. Kalau nak kita boleh lihat di sini, panel solar ni dia dekat tengah-tengah ni wayar dia. Okey, pastikan jangan terkena wayar tersebut. Jangan terkena wayar tersebut. Okey, kita lekatkan di bahagian sini saja. Okey, macam cikgu punya ni cikgu dah lekatkan ke tepi dia. Okey, supaya dia tak bergerak lah. Cikgu lekat guna apa, cikgu? Saya gunakan pistol perekat panas. Oh, okey. Saya lekatkan pada hujung sisi ni saja. Maknanya saya letakkan rod perekat panas tu yang dah dicairkan di sini. Baik, Irfan pun dah lekatkan. Okey, di bahagian belakang ni jadi Irfan akan tutup supaya dia tidak bergerak lagi. Okey, selepas kita dah gerakkan ni, kejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak sambung wayar pula, Irfan. Kalau macam itu, apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk topik kita Jom Bina Kipas Solar. Masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM dan kita akan teruskan pembinaan kipas solar pada hari ini. Ni betul, Irfan. Macam mana kita teruskan lagi, cikgu? Tadi kita ada wire yang belum kita sambung lagi. Ya, betul. Kita dah buat tapak, dah buat badan kipas solar. Okey, sekarang ni yang tinggal ialah penyambungan wayar. Okey, macam mana kita nak buat penyambungan wayar supaya dia berfungsi? Okey, saya tanya Irfan lah. Hari kita dah belajar. Okey, tenaga kita dapat tenaga elektrik kita dapat daripada tenaga mana? Matahari, solar. Matahari, solar. Okey, jadi dia akan serap pada panel solar tersebut.
Okey, panel solar ni akan tukarkan tenaga elektrik. Okey, bila sumber tenaga elektrik di sini sebab kita tak ada bateri di sini. Kita gunakan ini sepenuhnya sebagai tenaga elektrik. Okey, jadi daripada tenaga elektrik ni kita akan membuat penyambungan kepada kedua-duanya sekali. Sebab satu ialah Swiss, satu lagi ialah motor. Okey, Swiss untuk hidupkan tenaga tersebut, maksudnya mengalirkan arus elektrik secara keseluruhan, dan juga yang kedua ialah motor. Kerana motor tu yang akan gerakkan kita punya kipas. Okey, ni motor, yang ni kipas kita. Okey. So bila motor tu bergerak, barulah kipas kita akan bergerak. Okey, cara kita nak sambung. Okey, yang pertama sekali kita ambil wire warna hitam ni. Warna hitam, okey, kita bahagian gunakan di atas. sini kita gunakan bongkah penyambung. Okey, ada dua bongkah penyambung di sini. Okey, kita buat penyambungan. Okey, kita sepit dekat sini. Okey, buka pada sini. Okey, masukkan yang warna hitam, panel solar, wire pada panel solar, masukkan di sini. Okey, masukkan di sebelah kiri dulu. Okey, yang warna hitam ni kita akan salurkan kepada motor. Okey, motor kita ambil wire yang warna sama. Yang sama. Okey, warna hitam. Okey. Warna hitam juga. Warna hitam juga yang di bahagian bawah. Ya, betul. Okey. Okey, dia di sebelah saja. Maknanya kiri dan kanan. Kiri dan kanan. So bahagian atas ni kan kiri dan kanan. Baik. Okey, kalau Ifan boleh lihat kat sini, okey, dia bongkar penyambung. Okey, bahagian atas ialah panel solar warna hitam. Okey, yang sebelah kanan, sebelah kiri ialah daripada motor. Motor. Motor warna hitam. Okey, yang kedua pula, dia nak salurkan, okey, yang ni wire warna merah ni kita akan salurkan kepada Swiss. Sebab Swiss ni yang akan mengalirkan arus elektrik bila kita buka dan tutup. Okey, masukkan di bahagian bawah. Okey, bahagian bawah. Okey, dan kita akan sambungkan pada wire warna merah. Merah juga. Okey, merah tapi Swiss. Swiss. Tadi kita ambil pada Swiss. Tadi hitam untuk motor, sekarang ni merah Swiss pula Ya, betul. Okey. Okey. Selesai untuk bongkar penyambung yang pertama. Okey, kita dah selesai yang ni. Baik. Okey, yang kedua pula, okey, Swiss ni kita dah sebut tadi dia nak mengalirkan arus elektrik kepada semua. Okey, mengalirkan arus elektrik kepada semua tu maksudnya dia nak gerakkan kipas solar. Betul. So kipas tersebut, bilah kipas. Okey, bilah kipas tu digerakkan oleh apa? Ialah motor. Okey, jadi kita akan sambungkan Swiss ni, wire Swiss yang tinggal ni warna dengan merah motor. Okey, wire Swiss ialah warna hitam. Okey, dan juga wire motor warna merah. Warna merah. Ya, kita letak kiri dan kanan Kiri sama dan juga. kanan. Okey. Okey. Baik, satu. Jadi daripada Swiss dia akan mengalirkan arus elektrik kepada motor pula. Okey. Dah. Okey, dah. Okey, jadi setelah kita dah buat ni, okey, kalau Ifan boleh lihat bahagian bongkar ni ada tapak di sini. Okey, untuk kemaskan lagi kita punya projek, kita boleh lekatkan pada tapak. Oh, lekat bahagian pada tapak. Okey. Supaya wire tersebut tak terkeluar lah. Jadi kemas sedikit. Okey, kalau kita nak buat penyambungan dan kita nak buat contoh kita uji tak berfungsi dan sebagainya, kita nak ubah supaya lebih baik pun mudah. Baik. So letak di bahagian bawah tapak. Kita nak letak menggunakan apa, cikgu? Okey, kita boleh lekatkan guna pita perekat dua sisi tadi, double sided tape, ataupun boleh gunakan pistol perekat panas. Okey, macam biasalah kita gunakan pasangan dia ialah rod perekat panas. Okey, nak mudah kalau saya suka letak bawah Irfan. Terbalikkan dulu. Okey, apa-apa contoh sebab kita nak tahu kefungsian produk kita, kita kena uji. Betul. So bila uji tu contoh katalah tak berfungsi. Okey, apa sahaja penambahbaikan melibatkan pendawaian, pemasangan wayar ni kita boleh ubah di bawah ni. Kalau kita pasang di bahagian atas, kita akan tutup semua bahagian ni. Betul. Bila dah tutup, contoh tak berfungsi, dah tak boleh ubah. Macam mana kita nak ubah wayar tu kan? Masa tu lah Ifan nangis. Jadi cikgu kat mana cikgu tolong? Ya, betul. Okey, masa tu saya pun dah tak dapat tolong. Dah tak boleh buat apa dah lah kat dalam. Tapi sebab itulah kita buat keluar di bahagian bawah ni untuk kita memudahkan pertukaran sebab seandainya ada masalah yang berlaku. Ya, betul. Jadi kita boleh buat penambahbaikan lebih baik nanti. Okey. Okey, jadi kita lekatkan dulu. Jadi kita lekatkan. Okey. Pastikan wayar tu tidak tercabut lah semasa kita lekatkan. Okay. Kita kena hati-hati, jangan kuat sangat. Okey. Letakkan sedikit saja. Sedikit sahaja. Saya tunjuk sinilah supaya nampak kan. Okey, letakkan sedikit saja supaya kita di bahagian mana pun boleh asalkan dia kemas, asalkan dia lekat. Okey, tak perlu banyak Ifan. Tak perlu banyak. Asalkan dia lekat supaya kita mudah untuk ubah nanti. Okey. Kalau kita letak di bahagian tengah susah. Betul. Contoh tak berfungsi dah tak boleh ubah. Masa itulah murid-murid nangis cari cikgu. Kat mana cikgu Suhaila tolong? Dah tak jadi, macam mana nak tak tolong? jadi macam mana lah. Okey. Lekat dulu. Okey. Okey. Jadi kita lekatkan. Baik. Cikgu dah siap? Okey. Okey. So selepas kita dah
buat penyambungan wayar, kita dah lekatkan dengan kemas. Okey, barulah kita buat sambungan semula. Kita nak tutup lah ni. Ya, nak tutup semua. Dah. Okey. Supaya dia lebih kemas lah. Okey. Okay, hati-hati Irfan bila guna pisau perekat panas, dia panas. Okay, pastikan jangan terkena bahagian depan ni. Kadang-kadang murid dia terpegang terlupa. Ya, terpegang bahagian depan ni. Okay, panas ya. Okay, pastikan kamu tak pegang bahagian hadapan tu. Okay, bahagian muncung dia. Okay, sebab bahaya, panas. Cikgu nak tanya. Contohnya, ada keadaan macam tu di mana ada murid yang terkena gam yang panas tu. Apa yang dia kena buat, cikgu? Okey, bila terkena bahan panas, tak kisahlah gam ke apa saja, air panas dan seterusnya, kita kira sebagai luka melecur. Luka melecur tu kita boleh rawat. Yang pertama sekali, Irfan kena ingat, bila kita kena benda panas, jangan sapu minyak panas. Apa yang kita perlu buat, kita sejukkan dulu luka tersebut. Pergi cari sinki, pergi cari air. Cari air. Kalau tak ada sinki, awak gunalah botol air. Letak air pada bahagian yang luka tersebut. Faham? Pastikan dia sejuk sampailah hilang merah tu. Dah sejuk, barulah kita cari krim lah. Kita tak boleh gunakan minyak, Irfan. Tak boleh gunakan minyak sebab minyak sifat dia panas. Betul. Jadi kita kena cari krim lah. Biasanya krim yang pelembap ke apa, dia sejuk. Jadi bila sejuk, kita mudahlah. Betul, setuju. Jadi jangan takut sekiranya ada berlaku insiden seperti tadi yang Abang Irfan cakap. Kalau terkena gam yang sangat panas ni, boleh terus cari sumber air. Ya, betul. Kita sejukkan dulu luka tersebut, baru kita sapu krim. Kalau nak lebih selamat, contoh kita perlu sambung kerja lagi, memang kita gunakan perekat lah ataupun plaster. Supaya selamatlah, tak terkena lagi luka tersebut. Itu saja. Alamak, tertanggal balik. Tak apa. Kalau tertanggal, kita masukkan gam lagi. Letak gam lagi untuk lekatkan. Hati-hati macam biasa. Jangan panas ni, cikgu. Betul-betul panas ni. Betul. Kita boleh rasa bahang dekat sini sebab memang gam yang kita tengah guna ni, pistol ni memang keluar. Nama pun pistol perekat panas, Irfan. Takkan sejuk pula. Kalau pistol perekat sejuk, mungkin dia sejuk lah. Mungkin dia sejuk. Aduh. Okey. Kita nak buat kerja projek macam ni memang kena berhati-hati, cikgu. Ya, betul. Sebab banyak aspek keselamatan yang patut kita patuhi. Sebab tu saya cakap, kalau di sekolah memang cikgu sarankan memang kena pakai sarung tangan. Dan yang paling penting, yang paling rasa, jangan terburu-buru, kan? Betul. Dan jangan berebut-rebut dengan kawan. Jangan berebut-rebut, itu yang paling penting. Okey. Nampaknya cikgu tengah nak membuat sedikit lagi penyambungan menggunakan pistol perekat panas. Jadi kita lihat dulu bagaimana caranya. Ini sambung sisi dia. Sambung sisi dulu. Ini pun sama, cikgu. Pastikan jangan kita sentuh bahagian gam yang panas tu. Sebab gam tu masih panas. Betul. Bila dia dah sejuk tak apa. So kita lekatkan. Bila dah siap nanti, kita perlu uji dia fungsi ataupun tidak. Irfan tahu tak macam mana nak uji ni? Macam mana, cikgu? Nama pun kita kipas solar kan. Kita perlukan apa untuk menggerakkan dia? Kita perlukan cahaya matahari. Bila cahaya matahari bermaksud kita kena pergi mana, Irfan? Kita kena pergi luar. Kita nak pergi luar hari ni, cikgu? Ya. Kita akan keluar dari studio ni. Ya, betul. Ya ke? Kena ingat kita belajar bukan dalam kelas je kan. Kita boleh belajar di luar juga. Jadi kita akan sama-sama uji kejap lagi sama ada berfungsi atau tidak kipas solar yang kita siapkan ni di luar studio. Betul. Wah. Okey, baik. Nampaknya cikgu dah siapkan belum tu? Ya, tinggal yang bahagian sisi ni saja. Sekejap lagi kita keluar terus uji. Okey, jadi cikgu nak siapkan dulu. Okey, tak apa, kita bagi masa dan kita berehat seketika. Jadi selepas ini kita akan pergi luar untuk uji sama-sama. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jom pergi luar. Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Nampaknya Irfan dan cikgu telah pun berjaya menyiapkan kipas solar kami pada hari ini. Tetapi kita belum pasti sama ada berjaya atau tidak. Belum cuba lagi. Macam mana, cikgu? Okey, macam biasa tadi saya dah beritahu dengan Irfan. Kita pun nama pun kipas solar. Jadi kita perlukan tenaga daripada solar, iaitu tenaga matahari. Jadi kita kena keluar daripada studio ni. Kena keluar? Kita nak keluar sekarang ke? Ya, kejap lagi kita keluar ya. Okey, baik. Kita nak keluar sekarang ni, cikgu. Dah dapat dah. Okey. Kita jom. Silakan. Cikgu ke sana, saya ke sini. Mari kita keluar. Mari kita mencari sumber matahari. Ya, betul. Mana matahari? Jom, matahari di mana? Matahari. Mana dia?
Okey cikgu. Wah, nampaknya kita pun dah panas dekat luar. Memang panas tadi. Macam mana cikgu? Berjaya ke tidak apa yang kita buat hari ni? Okey, bila kipas tu berpusing, okey, maksudnya berjayalah. Okey. Bila tenaga solar tu dah diserap di sini dan dapat mengalirkan arus elektrik, maknanya penyambungan wayar kita berjaya. Okey, dan seterusnya projek kipas solar kita berjayalah. Berjaya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, walaupun kita dekat luar ni berpeluh-peluh panas-panas, memang tapi panas. disebabkan kita nak cuba projek yang kita buat hari ni, tenaga tu yang kita perlukan. Tenaga itu yang kita perlukan. Baiklah. Dan kita pun nampaknya dah selesai pembelajaran untuk hari ni. Jadi mungkin saya boleh dapatkan rumusan daripada Cikgu Suhaila. Silakan. Okey, macam biasa, okey, saya ulang lagi sekali. Okey, apa sahaja projek Reka Bentuk dan Teknologi mesti bermula dengan lakaran. Okey, lakaran tu tujuannya apa? Okey, adalah untuk hasilkan idea kita. Okey, kita kumpulkan idea. Okey, bagaimana kita nak hasilkan projek kita, okey, produk kita. Okey, baru kita akan pilih okey lakaran tersebut yang mana lakaran terbaik. Okey, barulah kita akan bina produk tersebut. Okey, produk ni okey, kita pilih yang terbaik lah. Yang terbaik macam yang ni bentuk terbaik dan cikgu punya pun sama juga. Yang ini pun okey, dalam masa yang sama bila kita buat projek memang kita belajar selesaikan masalah. Okey, bila ada sesuatu okey, macam contoh ada masalah pemasangan wayar ke, okey, dia tak berfungsi dan sebagainya. Okey, masa itulah kita belajar okey, di mana silap kita pasang wayar. Di mana silap kita ukur contohnya. Contoh macam tadi, okey, katalah kita pasang tak sama saiz. Tak sama saiz. Macam mana kita nak betulkan? Ya, okey, macam mana kita nak betulkan? Okey, mungkin ada sisi penyambungan tu kita kena kurangkan saiz tersebut. Baik, banyak itulah sebenarnya. dari segi rumusannya kan. Dan sebagai murid cikgu untuk hari ni, macam mana prestasi keseluruhan saya? Okey, daripada awal sehingga akhir. Okey, budak bawah ni nak tahu ni. Okey, untuk Irfan lah sebab dia berfungsi, jadi saya bagi bintang 6 bintang. 6 bintang. Yeay, nampaknya berjaya siapkan hari ni. Sebab cantik dan dia berfungsi. Okey, maknanya idea tu betul-betul ikut pada lakaran dan dia berfungsi. Jadi memang dia dapat bintang paling tinggi lah, iaitu 6. 6 bintang. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Dan bagaimana rakan-rakan saya yang di rumah ni nak dapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana? Okey, macam biasa kita ada sumberku. Okey, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, apa-apa saja kita boleh cari sumber di dalam sumberku. Betul. Mudah saja, Irfan. Mudah sahaja cari di sumberku. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Suhaila kerana menemani Irfan untuk hari ini. Tetapi seperti biasa, Cikgu Suhaila pasti ada kejutan. Kita nak kejutkan penonton dengan satu persembahan khas. Jadi jom kita mulakan. Kita tengok terkejut ke tak terkejut. Kipas solar sungguhlah mudah, jom kita bina. Sedia komponen, alatan bahan untuk dipotong di pasar. Ukurlah, ikutlah lakaran, mudah potong, ikut bagian. Jangan potong, ikut suka, nantikan susah untuk pasang semua. Pasang kipas pada motor, sambung wayar, suis dan motor. Jangan lupa panel solar, sambung di atas, barulah akan berfungsi. Kita nyanyi lagi cikgu. Seronok kan buat kipas solar hari ni? Seronok. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.